Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustaz harap murid-murid dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga yang disayangi. Hari ini murid-murid kita akan belajar bidang sirah unit 3, tajuk kenali keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, marilah kita sama-sama buka buku teks pendidikan Islam tahun 1 muka surat 122. Murid-murid sekalian, bagaimanakah murid-murid dengan keluarga murid-murid? Tahu tak murid-murid sekalian, bagaimanakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tahu tak murid-murid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang suami yang terbaik, suami yang misali, suami yang penyayang. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah seorang bapa yang terbaik, bapa yang penyayang, yang mengasihi dan menyayangi anak-anaknya. Baik, murid-murid sekalian, mari sama-sama kita baca dialog di antara seorang ayah ini dengan dua orang anaknya. Okey. Ayah, dalam buku ini dinyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ayah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang bapa yang sangat penyayang terhadap anak-anaknya, kan? Ya murid-murid. Sememangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang bapa yang paling penyayang terhadap anak-anaknya. Murid-murid tahu tak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berapa orang anak? Ada berapa orang cahaya mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, betul. Ada 7 orang. 3 lelaki dan 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah dan Ummu Kalsum. Inilah anak-anak Nabi yang Nabi sayangi. Murid-murid pernah tak mendengar nyanyian lagu anak Nabi kita? Okey, apa kata kita nyanyi bersama-sama? 1, 2, 3. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Okey, boleh? Lagi sekali. 1, 2, 3. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Okey murid-murid. Baik. Seterusnya murid-murid sekalian, mari kita lihat bagaimanakah kita boleh mencontohi sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini murid-murid sekalian seorang yang bertanggungjawab. Seorang yang bertanggungjawab terhadap keluarganya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering membantu isteri-isterinya melakukan kerja-kerja di rumah dan melayan mereka dengan adil
serta lemah lembut. Inilah sifat seorang suami yang penyayang, sifat seorang suami misali. Baginda Nabi SAW tidak berdiam diri apabila melihat isteri-isterinya itu melakukan kerja-kerja di rumah. Malah baginda Nabi SAW membantu mereka. Dan inilah sifat tanggungjawab, sifat yang bertanggungjawab yang kita perlu contohi. Yang kedua, Nabi SAW adalah seorang yang penyayang. Penyayangnya Nabi SAW boleh dilihat apabila setiap kali Nabi Muhammad SAW melihat anaknya Fatimah datang, baginda akan mengucapkan salam dan melayani dengan baik. Ini seorang bapa. Kadang-kadang ada bapa-bapa yang mana apabila datang anak-anaknya kepadanya, dia tidak layan, dia buat kerja lain. Itu bukan bapa yang mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita, murid-murid sekalian, nanti murid-murid sudah besar, berkahwin, ada anak, jadilah seorang bapa yang penyayang, ataupun ibu yang penyayang kepada anak-anaknya, yang melayani anak-anaknya dengan baik. Jadi seterusnya sifat sabar. Ini pun kita kena contohi Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW ini contoh terbaik dalam sifat sabar ini. Kita lihat contohnya, baginda Nabi SAW ini pernah memanjangkan tempoh sujudnya ketika solat semata-mata kerana cucundanya Hasan dan Husain memanjat belakang baginda. Inilah murid-murid sekalian, suatu hari Nabi SAW sedang solat, dan ketika mana Nabi SAW itu sedang sujud, datanglah cucunya yang disayangi ini, anak kepada anaknya Fatimah, cucu Nabi, dua orang cucu Nabi ini, Hasan dan Husain ni, apabila melihat Nabi SAW sedang sujud, baginda mereka terus panjat belakang baginda Nabi SAW. Panjat belakang datuknya ni. Jadi apabila panjat, sedangkan Nabi sedang sujud, apa yang Nabi SAW buat? Adakah Nabi SAW memberhentikan solat? Tidak, murid-murid. Adakah Nabi SAW terus bangkit daripada sujud? Tidak. Tapi baginda Nabi SAW memanjangkan sujudnya, sehingga puas cucunya itu Hasan dan Husain bermain memanjat di atas belakang baginda Nabi SAW. Apabila mereka dah puas memanjat, mereka turun, barulah Nabi SAW bangkit daripada sujud. Subhanallah. Inilah bagaimana penyayangnya Nabi SAW dan sabarnya Nabi SAW. Walau bagaimanapun, anak-anak sekalian, walaupun Nabi SAW seorang yang penyayang, seorang yang sabar, seorang yang bertanggungjawab, tetapi Nabi juga adalah seorang yang tegas. Seorang yang tegas, murid-murid. Jadi bagaimana tegasnya Nabi SAW ini, sehingga kan Nabi SAW pernah bersabda, seandainya anaknya Fatimah melakukan kesalahan, dia tetap akan dihukum. Maksudnya kalau anaknya Fatimah ini, anak yang disayangi oleh baginda Nabi SAW, melakukan kesalahan, Nabi SAW tetap akan menghukum Fatimah anaknya ini. Inilah sikap tegas, sifat tegas Nabi SAW terhadap anak-anaknya.
Murid-murid sekalian, sekarang kita lihat bagaimanakah kita hendak mewujudkan keluarga bahagia sebagaimana keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lihat buku teks muka surat 124. Baik. Cara mewujudkan keluarga bahagia. Yang pertama, sayang menyayangi. Yang kedua, saling membantu. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, saling menasihati. Dan yang kelima, saling menghargai. Nah, inilah cara-cara kita nak mewujudkan keluarga yang bahagia. Apakah kepentingan kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keluarga? Kepentingan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keluarga ini, yang pertama, sudah tentulah orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan mendapat pahala. Keluarga pula akan menjadi saling mengasihi, berdisiplin, menjamin kebahagiaan, saling mengambil berat dan bekerja sama. Murid-murid sekalian, marilah sama-sama kita mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan mencontohi sifat-sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencontohi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani keluarganya. Rumusan: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah contoh terbaik dalam kehidupan berkeluarga. Jadi murid-murid sekalian, kalau kita hendak mempunyai keluarga yang terbaik, keluarga yang bahagia, maka contohilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan berkeluarga baginda. Mudah-mudahan murid-murid sekalian, kita akan mempunyai keluarga sebagaimana keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey murid-murid, itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.